Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah wa akhawat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini kita sekali lagi bersama-sama dalam majlis bacaan kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih lagi dalam hadis-hadis berkenaan dengan sifatul salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sifat salat Nabi SAW. Dan insya-Allah hari ini kita akan bacakan hadis yang ke-97 kalau ikut buku yang ini, terjemahan ni, yang saya rasa tuan-tuan semua ada sebahagian yang ada kitab ni, syarah ni kan. Ni. Dan kalau nombor dalam buku saya ni 91. Nah. Ya, handphone. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku tidak pernah salat di belakang seseorang imam pun yang lebih ringan namun lebih sempurna daripada salat Nabi SAW. Makna global hadis ini, Anas bin Malik menafikan salat di belakang imam mana pun melainkan salatnya di belakang imam yang paling agung. Okay. Rasulullah SAW adalah orang yang paling lebih ringan yang tidak memberatkan para makmum. Maksudnya Nabi SAW kalau dia solat, dia jadi imam, dia tak nak beratkan makmum. Jadi kita faham hadis ni, jadi kita kena faham hadis bahawa yang dimaksudkan dengan solat Nabi yang ringan ialah ketika dia solat fardu menjadi imam. Dia solat fardu menjadi imam. Bukannya dia solat sunat. Tidak. Kerana sifat solat Nabi ketika beliau solat sunat bersendirian seperti qiyamul lail, Nabi bacaannya panjang, lama dirinya, sujudnya lama, rukuknya lama. Naam, iktidalnya lama, duduk antara dua sujud ni pun lama juga. Jadi barakallahu fikum, itu menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan hadis ni tidak aku solat di belakang imam ketika solat fardu yang lebih ringan daripada Nabi SAW yang tidak memberatkan para makmum, kata Syekh Al-Bassam ni. Sehingga mereka keluar dari solat itu dalam keadaan gembira. Sehingga mereka keluar dari solat itu dari segi keadaan gembira. Maksudnya apa? Sehingga mereka keluar dan keadaan mereka tu seronok solat dengan Nabi SAW. Tidak terlampau berat, tak terlampau ringan. Kata Syekh Bassam lagi, tidak ada solat yang lebih sempurna daripada solat Rasulullah SAW. Kat sini bagus. Syekh tepat. Maksudnya tidak ada solat yang paling baik sekali. Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kan? Maka solatlah kamu sebagaimana aku solat. Kat sini kita kena faham bahawa ada satu kaedah, iaitu dalam bab ibadat Nabi adalah ibadat yang terbaik sekali.
Dalam bab ibadat Nabi adalah ibadah yang terbaik. Bukan ibadah orang lain. Bukan ibadah syekh, bukan ibadah imam, bukan ibadah tok guru atau seumpama yang lebih baik dari ibadah Nabi SAW. Seperti ibadah Nabi yang paling baik. Jadi kalau kita nak mencari contoh dalam mendirikan solat, maka solat Nabi lah yang paling baik sekali. Solat Nabi yang paling baik sekali. Kerana beliau, itu Nabi SAW, melaksanakannya secara komplit dan sempurna. Tidak ada celah beliau mengerjakannya dengan menjaga yang wajib dan sunnah. Tak ada celah, maknanya tidak ada celah-celahan yang Nabi mengabaikan. Semuanya sempurna. Dan beliau mengerjakannya dengan menjaga wajib dan sunnah. Dan maksud paling sempurna itu ialah Nabi SAW menjaga wajib dan sunnah. Nabi menjaga wajib dan sunnah. Jadi kalau orang tanya, macam mana nak sempurnakan salat? Ialah dengan melaksanakan yang wajib dan melaksanakan yang sunnah. Ini merupakan pengaruh barakah beliau, baginda SAW, ini penuh daripada barakah ibadah Nabi SAW. Ini kata Syekh Al-Bassam. Okay. Kalau kita tengok pada para syurah yang lain, seperti Al-Imam Ibn Mulaqin, beliau pun menyenaraikanlah masalah ini. Ada beberapa isu dia sebut dalam ni. Antaranya dia kata perkataan imam. Kat sini ada imam kan. Imam sallaitu khalfa imamin. Jadi imam, maksudnya imam salat. Dinamakan imam kerana apa? Sebab dia diikuti. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Katakan imam kerana untuk diikuti. Dan perkataan imam di dalam bahasa Arab ada banyak maksud. Okey. Antara maksud imam adalah kitab. Ialah kitab. Contohnya Allah Ta'ala kata dalam Quran, Yawma tad'u kulla unasin bi imamihim. Okay, dalam surah Al-Isra ayat 71, iaitu di mana manusia itu akan diseru. Jadi kamu akan menyeru manusia itu bi kitabihim, dengan bi imamihim, dengan imam mereka itu kitab. Illa fi imamin mubin. Illa fi kitabin mubin. Jadi kitab, ada yang kata Nabi maksud imam juga ialah Nabi. Tapi dalam kes ini, imam sini ialah imam salat. Dijadikan imam liyuhtada bihi. Sebab kita tengok dia ada kaitan dari segi bahasa dan dari segi syarak. Kenapa? Dari segi bahasa dia banyak maksud. Boleh maksud kitab, boleh maksud petunjuk. Jadi sebabkan imam tu yang memberi petunjuk, maka dinamakan imam tu imam. Nah. Dan kemudian, jadi kesimpulan daripada hadis ni, mari kita tengok apa dia. Hendaknya imam mengerjakan solat secara ringan agar tidak memberatkan makmum. Okey, maksudnya jangan kita beratkan solat ketika kita jadi imam. Macam mana kita baca surah panjang Al-Baqarah contohnya, satu rakaat. Jangan. Seperti hadis Mu'adz kan, afattanun anta ya Mu'adz. Bila Mu'adz jadi imam, dia baca panjang sampai ada jemaah yang mufaraqah. Bila ada jemaah yang mufaraqah, iaitu yang memisahkan diri daripada jemaah bersama dengan imam kerana imam baca panjang, maka yang Nabi marah bukan jemaah tersebut, Nabi marah imam tu. Nabi kata afattanun anta ya Mu'adz, apakah Mu'adz kamu ni nak menimbulkan fatan, menimbulkan fitnah, menyebabkan orang rasa apa? Rasa tak nak solat berjemaah. Maka kamu suka baca panjang-panjang sangat. Afattanun anta ya Mu'adz. Maka Nabi kata bila kamu jadi imam, baca surah wal-laili idza yaghsha contohnya. Maksudnya Nabi suruh baca ayat-ayat yang macam tu, surah lazim. Satulah bagusnya kalau kita nak jadi imam, kita baca surah-surah yang At-Tur dan ke bawah. At-Tur dan ke bawah. At-Tur sampai habis. Itu surah-surah yang pendek. Ia sabit dari Nabi SAW. Nabi juga baca dalam solat subuh 60 ayat sehingga ke 100 ayat. Solat zuhur separuh daripada itu. Kemudian solat asar separuh daripada tadi. Dan solat maghrib separuh daripada ayat tadi. Jadi lebih pendek. Jadi kalau kita katakanlah Nabi SAW sembahyang subuh 100 ayat, sembahyang zuhur 50 ayat, sembahyang asar 25 ayat, sembahyang maghrib bagi 2 10 ayat ke 13 ayat. Lebih kurang macam itulah. Kita kata cara Nabi SAW solat. Jadi kita kena faham
jangan kita ingat yang ringan tu ialah ringan pada tahap kita, ringan pada tahap kita inna a'tayna dengan quwwah Allah je lah. Itu bukan. Ringannya ringan yang sempurna, ringan macam Nabi SAW. Jadi apa yang Nabi buat itu yang paling ringan. Kalau Nabi solat dalam berjemaah. Jadi jangan silap faham. Maksud ringan di sini adalah lepas ni jangan bagi imam baca panjang-panjang. Yang baca satu baris je. Tak. Okey. Dan ketika sembahyang tarawih, sembahyang sunat, maka dia baca panjang. Jadi yang sunnahnya ketika sembahyang sunat seperti tarawih, qiyam Ramadan, dia baca yang panjang. Jadi jangan pula terbalik dalam Allah. Zaman sekarang ni, tengok yang kita masuk bulan Ramadan ni kan. Banyak masjid bagus dipanggil imam hafiz Quran. Tapi dia kata imam baca 3 ayat je, 3 baris je. Allah musta'an. Kadang-kadang 4 baris je. Maka itu apa faedahnya kita tabarakallah. Kita nak Ramadan ni ialah bulan Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Jadi memanglah kita kena baca panjang bulan Ramadan. Okey. Jadi jangan silap faham hadis. Jangan gunakan hadis ni ikut selera kita. Aku tak pernah tengok orang yang salat yang lebih ringan. Maksud lebih ringan itu ringan menurut apa yang Nabi buat, itulah dia ringan. Jadi kita faham ringan sini ialah ringan ala Nabi, ringan cara Nabi, bukan ringan ikut kefahaman kita. Kefahaman kita inna a'taynakum wallah jelah tuan-tuan. Dengan tidak mengurangi pahalanya walau sedikit pun. Tetapi tetap menyempurnakannya dengan tidak mengurangi pahalanya walaupun sedikit. Okey, kata Syekh Bassam lagi, cara menyempurnakannya ialah dengan mengerjakan amalan-amalan yang wajib dan yang sunnah. Kat sini cantik. Sebab apa? Sebab kadang-kadang orang tak faham. Maksud sempurnakan salat, maka sempurnakan salat dengan ikutlah cara kaedah Syekh fulan wal fulan. Bukan tidak. Sempurna itu ialah melakukan yang wajib dan ikut sunnah Nabi. Setelah para ulama kita, ulama una Syafi'iyah wa ala madhabin ukhra dan juga mazhab yang lain, mereka sangat memberi perhatian kepada apa dia fardu, apa dia sunat. Bukan sebab nak pisahkan sunat jangan buat. Maksudnya ialah mereka asingkan supaya dia tahu, oh ini sunat, kita kena sempurnakan. Nak sempurnakan solat, kita kena buat benda-benda ni. Baik. Naam. Jadi cara menyempurnakan ialah mengerjakan amalan-amalan yang wajib dan yang sunnah tanpa memanjangkannya. Meringankannya ialah membatasi pada hal-hal wajib dan sebahagiannya yang sunnah. Jadi meringankannya dia buat benda yang wajib dan yang sunnah sikit lah. Dia tak panjang sangat. Naam. Baik. Nombor 2, kata Syekh Bassam, salat Rasulullah SAW merupakan salat yang paling sempurna. Maka hendaklah orang yang salat mengerjakan salat seperti salat beliau. Cukup dengan mengikuti salat beliau agar mendapat pahala. Agar mendapat pahala. Maksudnya kalau kita nak salat pahala banyak, ikut salat Nabi SAW. Nak pahala banyak, ikut salat Nabi SAW. Naam. Baik. Di dalam hadis ini juga kata terkandung pembolehan imamah orang yang kurang diutamakan bagi orang yang diutamakan. Gambarannya, Anas radhiyallahu anhu adalah orang yang paling layak dijadikan imam selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, imam masjid lebih didahulukan daripada yang lainnya. Meskipun di belakangnya ada orang lain yang lebih utama dari dirinya dan dialah imam rawatib. Maksud kat sini hadis ni ialah nampak tak hadis dia kata tidaklah aku pernah salat di belakang seorang imam pun. Maksudnya pernah tak Anas bin Malik salat di jadi makmum kepada selain Rasulullah? Itu logik nak dapat ni. Ulama kata pengajaran daripada hadis ni, boleh orang yang kurang afdal jadi makmum, boleh orang yang lebih afdal menjadi makmum orang yang kurang afdal. Contohnya ada orang tu dia hafiz Quran 30 juzuk. Boleh tak dia jadi makmum kepada orang yang baru hafal Quran 1 juzuk? Kita kata dalam Islam boleh. Boleh. Sah. Apa dalilnya? Hadis ni dalilnya. Macam mana ustaz tahu hadis ni dalil? Kat mana hadis ni? Anas bin Malik kata,
aku tidak pernah solat di belakang seorang imam pun yang lebih ringan solatnya, lebih sempurna daripada Rasulullah. Maksudnya Nabi pernah tak solat, maksudnya Anas bin Malik pernah tak solat di belakang imam selain Rasulullah? Pernah. Sebab dia kata apa? Aku tak pernah solat di belakang solat imam pun yang lebih baik daripada solat Rasulullah. Maksudnya dia pernah sembahyang di belakang imam-imam yang lain, tapi banyak-banyak imam yang aku solat tu yang paling bagus ialah Rasulullah SAW. Jadi kat sini mengajar bahawa orang yang kurang afdal boleh solat, orang yang lebih afdal boleh solat di belakang orang yang kurang afdal. Jadi bukanlah semestinya kita kena tolak. Walaupun yang sebaik bagusnya kita tolak orang yang aqra'ukum li kitabillah. Yes, itu yang paling afdal. Kalau ada tibanya waktu salat, wal yu'adzin ahadukum, hendaklah seorang kamu azan, falyummakum aqra'ukum li kitabillah. Hendaklah yang menjadi imam kepada kamu ialah orang yang paling hafal, paling fasih, paling bagus bacaan Al-Qurannya. Tayyib. Jadi kat situ, kalaulah dari segi Al-Qurannya sama, maka tengok siapa yang paling afdal, siapa yang bagus sunnahnya, ilmu sunnahnya, ilmu hadis ni, siapa lagi bagus. Maka kalau sama tengok daripada ilmu hadis ni bagus, maka tengok pula kepada siapa yang paling awal berhijrah. Siapa yang lebih awal hijrah. Maka kalau zaman sekarang, kalau kita kata, tengok yang senior lah. Maksudnya tengok yang senior. Dari segi senior, dari segi sunnah, bukan dari segi umur. Kan? Kalau kita tengok ada sahabat kita baca Quran lebih kurang sama je, 2 juz. Ataupun 10 juz, 10 juz. Ilmu sunnah pun sama. Tapi dia ni lebih senior pada aku ikut sunnah. Dia ikut sunnah lama dah contohnya. Nah, jadi kita utamakan dia dulu. Kemudian barulah lihat siapa yang paling tua. Itu tertib yang apabila tidak melibatkan imam kerajaan ataupun seumpama dengannya. Bila melibatkan imam yang dilantik oleh kerajaan, maka hendaklah imam kerajaan tu yang jadi imam sebab dia dilantik oleh pemerintah. Sebab hak imam, hak menjadi imam dalam masjid yang besar utama itu ialah pemerintah sebenarnya. Lalu bila pemerintah tidak mampu jadi imam pada seluruh masjid, dan memang takkan berlaku macam tu, maka dia ada kuasa untuk melantik orang lain untuk jadi imam. Ini kita panggil imam rawatib tu. Imam yang telah ada lantikan. Barakallahu fiik. Itu satu. Jadi imam kerajaan, katakanlah orang tu alim macam mana pun, PhD dalam Quran, ada 10 qiraat, tapi imam kerajaan tu dia ada dalam masjid tadi, maka dia lebih ditolak jadi imam. Jadi dia, walaupun dia lebih afdal daripada imam tersebut, sah tak sembahyang di belakang tadi? Sah. Berdasarkan hadis Anas bin Malik ni. Naam. Kita bincang dari segi sah, dari segi sah, dan sepatutnya siapa ditolak jadi imam. Begitu juga dengan kalau dia salat di rumah seseorang, salat berjemaah di rumah seseorang, siapakah yang lebih layak jadi imam? Iaitu tuan rumah. Walaupun mungkin tetamu itu adalah lebih afdal daripada tetamu tadi lebih afdal daripada tuan rumah tadi, maka tidak, tuan rumah lebih layak. Lebih layak adalah seorang itu jangan jadi imam ke atas orang yang telah diberi sultan, kekuasaan oleh pemerintah. Okey, itu tuan-tuan pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga tadi. Jadi gambarannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah orang yang paling layak dari jadi imam Rasulullah SAW. Imam masjid lebih dahulukan daripada yang lainnya, meskipun di belakangnya ada orang lebih utama darinya. Kerana inilah imam rawatib. Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyebutkan bahawa orang yang berkuasa seperti imam rawatib. Maksudnya orang yang berkuasa seperti raja, sultan, dan seumpama dengannya, maka dia lebih layak untuk menjadi imam rawatib. Barakallahu fiikum. Nah. Al-Imam Ibn Mulaqin ditambah pengajaran lain. Dia kata apa? Dia kata annal matlub fi kulli amrin al-adlu wa huwa al-wastu min kulli syai'. Daripada hadis ini juga dia kata kita ini diminta oleh Allah Subhanahu, diminta oleh syarak untuk berlaku adil, untuk mencari yang adil antara, iaitu pertengahan, al-wast. Kita kena sikap pertengahan. Wa hadha al-hadith min hadha
فيدل على طلب أمرين في الصلاة: التخفيف في حق الإمام مع الإتمام وعدم التقصير والوسط والعدل والmail ila ahli tarafain khuruj anhu. Jadi hadis ini suruh kita bersikap kita meringankan salat. Dan ini adalah hak imam, adalah kewajipan imam. Bismillah. Sambung kan? Jadi dikata sini ialah ala talabil amrayni fi salah at-takhfif fi haqqil imam ma'al itmam wa 'adam taqsir, iaitu hendaklah ringan pada sama tidak meninggalkan perkara yang wajib. Maksudnya kalau ringan pun jangan ringan sangat sampai ke tahap menyebabkan solat tak sempurna. Dan jangan pula berat sampai memberatkan makmum. Itu maksud pertengahan kat sini. Sebab itu wal mailu ila ahli tarifaini khuruju minhu. Kalau kita berlebih pada salah satu, dia akan keluar daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wat-tatwil fi haqqil imam idrar bil ma'mumin. Kalau kita panjangkan sedangkan kita jadi imam, maka itu beri mudarat kepada makmum. Wa taqsir anil itmam bakhsun yalhaqul ibadah. Maka kita pula taksir, kita meringankan benda yang fardu. Contohnya, jadi imam sebab dia nak ringankan sampai dia tak tamak ninah contohnya. Memanglah orang seronok sebab cepat, tapi tak tamak ninah, tak baca Fatihah dengan betul, at-tahiyyat dia baca separuh je, tak baca habis, tak baca salawat Ibrahimiyah. Maka barakallahu fikum. Kat sini ialah taksir. Kita tak nak taksir, kita nak takhfif. Kat sini beza. Takhfif meringankan. Jadi Islam ini datang dalam agama yang ringan. Ringan maksudnya apa? Tidak meninggalkan yang wajib namun tidak memberatkan orang. Jadi ringan kat sini maksud ialah melakukan yang fardu dan sebahagian yang sunat tanpa meninggalkan yang wajib. Sebahagian yang sunat. Contohnya, kalau dia nak ringan, dia baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Sunnah tak tu? Sunnah. Tapi dia ringan. Dia tinggalkan yang lebih berat. Baca doa rukuk yang panjang contohnya. Jadi ini barakallahu fiik, ini dalil kepada apa yang disebutkan oleh imam tadi. Jadi walaisal murad bit taqsir huna tarkul wajibat. Bukanlah maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam ringkas solatnya, meninggalkan yang wajib. Fa inna tarkuha mufsid lis-salah. Kerana meninggalkan yang fardu itu menyebabkan solat tu rosak. Mujib li naqsiha fa yurfa'u haqiqatuha. Supaya terangkat kebaikannya dan menafikan hakikatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi hadis ni kesimpulannya apa dia? Sebenarnya jadi imam, ringan-ringankanlah. Ringan-ringankan itu maksudnya ikut Nabi SAW. Dan juga ikut suasana lah. Betul, ikut Nabi SAW baca 100 ayat, 60 ke 100 ayat ketika subuh. Tapi kalau kamu solat di airport contohnya, jangan baca 60 ayat sampai 100. Kamu solat di RNR bus, berhenti kadang-kadang sekejap, 10 minit je bus tu berhenti. Dan setengah-setengah bus ni pula ganas dia tinggalkan orang. Kalau lambat dia tinggalkan dia dekat RNR tu, dia tak peduli. Jadi kita kena fikirkan masalah macam ni. Lepas tu kita pelik ada orang, ni satu perangai pula. Dia dah solat tu dah ringkas dah, bagus dah. Ketika solat tu ketika di RNR. Sudah ada zikir pula panjang. La haula wala quwwata illa billah. Dia duduk situ. Bila dihabiskan ikut standard macam masjid di Malaysia. Sedangkan orang semua sedang berebut-rebut, orang semua kesempitan. Waktu mereka tu terhad, jadi mereka nak cepat. Kenapa kamu buat macam tu pula? Kat sinilah kita kena faham masalah ni, barakallahu fiik. Kita kena ada fiqh dalil, fiqh memahami dalil tadi. Naam. Hadis seterusnya tuan-tuan, an Abi Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi al-Basri radhiyallahu rahimahullahu taala قال جاءنا مالك بن الهويرث في مسجدنا هذا وقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض.
Dari Abu Qilabah Al-Jarmi, tabi'in besar, alim, faqih. Dia kata la tujalisu ahli bid'ah wa la tujadiluhum. Dan kamu duduk dengan ahli bid'ah dan jangan berdebat dengan mereka. Dia kata Abu Qilabah Al-Jarmi. Jadi Abu Qilabah bin Zaid Al-Jarmi Al-Basri, dia berkata Malik bin Huwairith ni sahabat Nabi, mendatangi kami di masjid kami. Datang ke masjid kami. Lalu dia berkata, sungguhnya aku benar-benar akan salat bagi kalian meskipun aku tidak ingin salat. Maksudnya aku datang, aku akan salat depan kamu semua. Aku akan tunjukkan salat Nabi SAW. Meskipun aku sendiri tak nak salat, tapi aku nak tunjuk kat orang. Apa tujuan dia? Nak riak ke tak? Tujuan dia untuk diajarkan salat tersebut, ataupun mengajarkan salat tersebut. Kata inilah la usalli bikum wa ma uridu salah. Nampak tu bahasa Arab dia. Inni la usalli bikum, aku akan salat bersama dengan kamu, wa ma uridu salah. Tapi aku sendiri tak nak salat. Tapi macam mana? Kerana aku nak usalli kaifa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Tapi tujuan aku nak salat ialah aku nak tunjuk kepada kamu semua macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunat. Kenapa agak-agak ini, tuan-tuan? Sebab didapati Anas, Abu Qilabah dapati bahawa mereka ni, ataupun Malik bin Huwairith, dia kata Malik bin Huwairith dapati dia pergi masjid tu ada orang dia tak sempurnakan salat dengan baik. Jadi mereka tidak tamak ninah. Mereka tidak tamak ninah. Naam. Afwan tadi, terputus sekejap. Jadi dia tengok orang solat tak apa-apa nak betul, tak ikut sunnah Nabi SAW. Jadi Abu Qilabah ni pun, dia kata aku akan solatkan. Aku akan tunjukkan solat macam mana kalian, macam mana aku melihat Nabi SAW solat. Okay? Aku akan salat sebagaimana yang pernah aku lihat Nabi SAW salat. Aku pun bertanya kepada Abi Qilabah, bagaimana cara salatnya? Ia menjawab seperti guru kita ini, seperti syekhina. Tak bahasa Arab dia. Faqultu li Abi Qilabah. Perawi kata, aku tanya kepada Abi Qilabah, kaifa kana yusalli? Macam mana Malik bin Huwairith ni salat? Nampak tak? Ini kita panggil sanad ni. Malik bin Huwairith sahabat Nabi, tengok Nabi salat. Kemudian siapa pula? Abi Qilabah Al-Jarmi. Dia pula, dia salat, dia tengok macam mana Malik bin Huwairith salat. Kemudian perawi hadis ni juga, dia riwayat, dia hadis dan dia tunjukkan macam mana dia telah bersalat. Maksudnya nampak tak ni sanad? Anak murid kepada Abu Qilabah, dia salat, dia tengok Abu Qilabah salat. Abu Qilabah tengok Nabi SAW. Siapa ni? Malik bin Huwairith salat. Pula tengok siapa? Rasulullah SAW. Ini kita kata silsilah sanad. Silsilatul sanad. Silsilah sanad dalam kita memahami satu riwayat dan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sebab tu dia kata, tengok ni Abu Qilabah jawab apa. Seperti guru kita ini. Nampak tak? Ini menunjukkan bahawa, apa dia? Boleh tak ikut guru? Boleh ikut guru. Guru diikuti? Yes, guru diikuti. Kenapa guru diikuti? Sebab dia melihat Rasulullah SAW buat macam tu. Maksudnya kita ikut syekh tadi, kerana syekh tadi diikut Rasulullah SAW. Sebab itulah bila orang buat analogi yang tak logik, bahkan analogi yang penuh logi, dia kata kalau para ulama ke kanan, Nabi ke kiri, kita akan ambil ke kanan. Subhanallah.
Kalau Nabi ambil jalan kanan, pasti ulama semua akan ambil jalan kanan, tuan. Sudah didakwa oleh sebahagian orang yang jahil. Sebagai orang yang jahil kata, oh, kalau Nabi pergi ke kiri, ulama ke kanan, aku ikut ulama. Kerana ulama lebih faham Nabi SAW. La ilaha illallah. Kalau ulama lebih faham Nabi SAW, mereka takkan tergamak bila Nabi ambil sebelah kanan atau Nabi ambil sebelah kiri, dia ambil sebelah kanan. Ya, faham masalah tu. Jadi, ya, iaitu dia telah mengangkat kepalanya dari sujud. Ya, dia telah mengangkat kepalanya dari sujud. Ya, dia telah mengangkat kepalanya dari sujud. Dan ia duduk sebentar sebelum bangkit dari rakaat ganjil. Maksudnya apa? Tahiyat awal. Guru mereka ialah Amr bin Salamah Al-Jarmi. Amr bin Salamah, yang masuk oleh Abu Kilabah ialah Amr bin Salamah Al-Jarmi. Maksudnya Abu Kilabah ni dari riwayat hadis kita, aku lihat guru kami salat. Amr bin Salamah Al-Jarmi. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mari kita tengok makna globalnya. Itu apa yang dikatakan oleh Syekh Bassam. Abu Kilabah menuturkan Malik bin Huwairith adalah salah seorang sahabat. Datang ke masjid kami. Lalu dia berkata, aku datang kepada kalian sekalian kerana aku hendak salat aku nak salat bagi kalian. Maksudnya aku akan salat untuk tunjuk pada kalian. Okey. Tetapi aku bukan nak salat, tapi aku bermaksud mengajarkan salat Rasulullah SAW kepada kalian dengan cara yang praktik langsung. Maksudnya aku tak nak salat, tapi sebenarnya aku nak tunjuk kamu salat secara praktikal, secara nampak. Waktu kita kata guru jangan hanya ajar teori saja. Dia dalam masalah fiqah, dia kena tunjuk depan orang ramai. Dia kena sujud, dia kena rukuk, dia kena iktidal, dia kena duduk antara sujud. Nah, ya betul. Nah, betul. Ya. Jadi aku datang kalian, meskipun aku tidak masuk beribadah dengannya, tapi aku bermaksud mengajarkan salat Rasulullah SAW. Tapi tujuan aku nak ajarkan salat Nabi SAW agar pengajaran praktik ini lebih dapat meresap di dalam fikiran kalian. Maksudnya supaya bila aku buat secara live ni, kamu lebih akan terima, kamu akan senang faham, dan kamu akan nampak macam mana aku amalkan sunnah Nabi SAW. Orang yang meriwayatkan daripada Abu Kilabah bertanya, bagaimana dilakukan oleh Malik bin Huwairith ketika dia mengajarkan tadi? Abu Kilabah kata seperti yang dilakukan oleh ayah syekh kami, iaitu Abu Yazid Amr bin Salamah Al-Jarmi. Dia duduk sebentar seketika mengangkat kepala dari sujud untuk berdiri sebelum akhirnya dibangkit dalam keadaan berdiri tegak. Nah, ini dulu punya solat. Ini solat yang awal, solat Islam yang awal yang tak sama dengan Nabi SAW. Okey, perbezaan pendapat di kalangan para ulama baca hadis. Duduk yang diisyaratkan hadis ini ialah disebut dengan duduk istirahah menurut istilah para ulama. Tidak ada perbezaan pendapat tentang pembolehannya di kalangan mereka. Yang menjadi pertentangan ialah hukum sunnahnya. Maksudnya ni, adakah duduk istirahah itu sunnah? Nampak dalam hadis yang kita baca ni, nampak tak? Iaitu setelah mengangkat kepalanya dari sujud, ia duduk sebentar sebelum bangkit dari rakaat ganjil. Maksudnya rakaat pertama nak naik ke rakaat kedua, dia akan duduk sebentar. Duduk ni dipanggil apa? Dipanggil jilsah istirahah. Nah, itu maksud dia. Jadi dia duduk sebentarnya mengangkat kepalanya dari sujud untuk berdiri.
Sebelum akhirnya dia bangkit. Maksudnya daripada rakaat pertama nak naik rakaat kedua. Rakaat ketiga naik daripada rakaat keempat. Jadi duduk sini ialah bukan duduk antara dua sujud. Duduk sini ialah duduk dipanggil jilsah istirahah. Jilsah istirahah. Okey. Boleh. Okey, jadi kata Syekh Basam ni tidak ada perbezaan pendapat tentang pembolehannya, keharusannya di kalangan mereka. Maksudnya duduk macam mana pun duduklah. Yang menjadi pertentangan ialah tentang hukum sunnahnya. Maksud adakah jilsah istirahah ini satu benda yang sunnah? Satu benda yang sunnah. Nah, yang ada khilaf tentang hukumnya. Yang mensunnahkannya ialah Asy-Syafi'i. Dalam salah satu pendapatnya yang masyhur. Dan Imam Ahmad dalam satu riwayat darinya. Rakan-rakannya juga memilih pendapat ini kerana didasarkan oleh hadis pendapat yang sahih di atas. Jadi mazhab Syafi'i kata hukumnya sunnah. Tapi jilsah istirahat ni yang lama tuan-tuan. Tuan-tuan masih bila bangkit sujud, Allah duduk sekejap. Dan baru Allah naik atas. Jangan bruk terus. Naik, duduk sebentar, kemudian baru naik. Itu yang lebih sunnah. Itu sunnah menurut pendapat Syafi'i. Para sahabat yang tidak mensunnahkannya ialah Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Dari kalangan ahlul hadis ialah Ats-Tsauri dan Ishaq. Dan kalangan lainnya Imam Abu Hanifah, Malik dan Imam Ahmad. Dan satu pendapatnya majoritas ulama meninggalkan hal ini tidak perlu dibicarakan. Dan ada para sahabat yang tidak mensunnahkannya seperti Umar, Ali, Ibn Mas'ud, Ibn Umar dan Ibn Abbas. Dari kalangan ahli hadis ialah Ats-Tsauri dan Ishaq. Dari kalangan Imam ialah Abu Hanifah, Malik dan Imam Ahmad. Dan salah satu pendapatnya majoriti hadis ahli hadis meninggalkan ini artinya tidak membicarakannya. Menurut At-Tirmidzi inilah dilakukan oleh para ulama. Menurut Abu Zinad iaitu ialah sunnah. Sebagian ulama cenderung mengerjakannya jika perlu seperti yang kerana kondisi lemah dan lanjut. Kondisi lemah dan lanjut. Okey. Supaya sedang upaya menggabungkan di antara pelbagai dalil. Menurut Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, dalam pendapat ini terkandung pergabungan di antara beberapa pengabaran dan merupakan jalan tengah di antara dua pendapat yang berbeza. Kesimpulan hadis. Disunahkan duduk istirahat. Disunahkan kita untuk duduk al-istirahat. Saya sudah disebutkan. Hal ini berlaku ketika diperlukan. Tempat duduk di antara sujud dan berdiri. Ini dimaksudkan dengan masih antara sujud dan berdiri. Sujud rakaat yang pertama dan berdiri. Duduk sebentar. Duduk istirahat. Jadi dimaksudkan dengan duduk ini ialah duduk istirahat barang sejenak saja kerana jauhnya jarak antara sujud dan berdiri. Kerana itu duduk tidak disyariatkan bertakbir dan zikir. Naam. Kerana itu duduk ini tidak disyaratkan bertakbir dan zikir. Sebab tu masih nak duduk istirahat ni kita tak disunatkan bila duduk kan. Nak bangkit daripada sujud yang rakaat pertama tu, nak duduk tak perlu Allahu Akbar. Tak perlu Allahu Akbar sekali lagi tak. Allahu Akbar. Naik terus. Itu maksudnya. Boleh mengajarkan dengan perbuatan. Dan juga tidak ada zikir. Duduk istirahat tadi tidak ada zikir yang tertentu. Duduk istirahat tidak ada zikir yang tertentu. 4. Boleh mengajarkan dengan perbuatan. Disunahkan mengajar dengan perbuatan. Boleh, harus. Agar tidak meresap. Agar lebih meresap di dalam pemikiran. Mengajar dengan perbuatan lagi baik. Yang kelima, boleh mengerjakan ibadah dengan tujuan pengajaran. Ini penting. Kita boleh sengaja solat, tujuannya untuk mengajar. Kalau kita pergi ke satu tempat, kita anak kita solat tahu apa dah betul, tamak ninah ataupun rukuk.
dan kita rukuk betul-betul. Moga-moga. Naam. Nah, boleh mengerjakan ibadah untuk tujuan pengajaran. Hal ini tidak termasuk dualisme dalam amal. Tidak termasuk dalam riak dalam amal. Tidak. Kerana pendorong salat ini adalah dengan kehendak untuk mengajarkan. Tak rosak. Jadi ini merupakan qurbah. Sebenarnya salat juga merupakan qurbah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Macam tuan-tuan? Nak teruskan tak dengan hadis seterusnya? Kita tengok hadis seterusnya lah. Hadis seterusnya juga bagus. Kita boleh ambil satu lagi hadis lah. 3.5 kita tamatkan awal sikit hari ni. Hadis yang seterusnya, An Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi. Abdullah bin Malik bin Buhainah bahawa jika Rasulullah SAW salat, beliau membentangkan kedua lengannya hingga tampak kedua putih ketiaknya. Maksudnya Nabi SAW bila salat, bila sujud, Nabi akan buka besar tangannya. Bila takbir pun Allahu Akbar. Nabi takbirnya takbir macam ni. Allahu Akbar. Allahu, tangan angkat. Jadi kemungkinan yang nampak putih ketiaknya ialah sama ada Nabi pakai macam pakaian ihram. Jadi bila Nabi macam ni nampak putih ketiak Nabi SAW, ataupun Nabi pakai jubah pendek. Nabi pakai jubah pendek. Ini seorang pakai, orang lelaki pakai ketika nak tidur. Nah, maksudnya ialah ketika rukuk Nabi buka, ketika sujud Nabi buka ketiak dia, dia sampai boleh nampak putih. Nabi bentangkan kedua lengannya. Okey. Makna global hadis ni, salat Nabi SAW merupakan salat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Beliau berikan hak ibadah kepada setiap anggota tubuh. Kerana itu ketika sujud, beliau membentangkan kedua tangan. Kerana sangat membentangkannya hingga tampak kedua, nampak ketika sujud, nampak ketika ketiak yang putih. Yang demikian itu merupakan tanda kesungguhan dan semangat dalam salat. Keinginan kuat untuk beribadah, menghilangkan kemalasan yang tergambar dalam penelungkupan sebahagian anggota tubuh dengan anggota yang lain, sehingga tugas ibadah hilang dari anggota tubuh. Maksudnya kita ni betul salat, kita tak buat, kita buat cincai. Bukan semua anggota pun terlibat dengan salat, tapi kita buat cincai. Maka kita banyak benda yang kita boleh buat dengan ibadah tersebut, tapi kita dapat kurang kerana kita tak hidup bermasyarakat, tak campur orang, apa seumpama dengannya. Kerana sangat menterang. Jadi ini merupakan apa dia kata lagi? Menghilangkan kemalasan yang tergambar dalam penelungkupan sebahagian anggota tubuh dengan sebahagian yang lain, sehingga tugas ibadah hilang dari sebahagian anggota tubuh. Kesimpulan hadis. Di sini terkandung dalil disunahkannya cara sujud seperti ini, iaitu dengan cara menjauhkan lengan dari lambung. Jangan dekat ketika sujud. Kembang. Okey. Hal ini dikhususkan dalam sujud seperti yang takhrijkan Muslim dalam hadis Bara', dia merafukkannya, jika engkau sujud, hendaklah tapak tanganmu dan angkat kedua sikumu. Hadis di dalam bab ini bersifat tak terbatas. Maksudnya hadis dalam hadis ini bukan hanya dalam ketika rukuk, ketika sujud. Tak, ketika salat secara umumnya. Dan hadis ini terbatas, sehingga tidak terbatas wajib ditakwili dengan terbatas, sehingga mengatakan hal itu khusus dengan sujud. Dan dalam hal ini terkandung hikmah yang banyak dan faedah yang besar, di antaranya menampakkan semangat dan hasrat dalam salat yang lain. Bila seorang tertumpu pada setiap anggota sujud, maka setiap anggota adalah hak ibadah. Faedah, para fuqaha dan mazhab Hanbali mengkhususkan hal ini bagi kaum lelaki dan tidak untuk kaum wanita. Bahkan ini juga mazhab Syafi'i. Mazhab Hanbali pun kena kepit, dan Syafi'i juga kena kepit. Yang tidak bentang macam ni.
Kerana dituntut dari wanita justru kebalikannya, iaitu menghimpunkan tangan dan menjaganya. Maksudnya jangan besar, dekat. So diriwayatkan oleh Abu Daud dalam marasilnya dari Yazid bin Habib. Ni penting ni. Wahai muslimat sekalian. Kamu kata mazhab Syafi'i tak ada dalil, ada dalilnya. Jadi Nabi SAW melewatkan wanita, lalu beliau bersabda kepada keduanya, jika kalian berdua sujud, himpunkanlah sebahagian daging kepada sebahagian yang lain, kerana wanita dalam hal itu tidak seperti lelaki. Hal itu tidak seperti lelaki. Ini Yazid bin Habib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hari ni ana mohon untuk menamatkan kelas awal sikit kerana urusan yang tak dapat dielakkan. Jadi kita nak jawab soalan dululah. Okey. Ada soalan ni, kita boleh bawa soalan minggu lepas kali ya. Kalau admin masih ada simpan lagi lah. Minggu lepas anda tak sempat jawab soalan. Soalan Ustaz, jika imam terlebih rakaat, ada makmum sudah menegurnya, tapi imam tetap teruskan, apakah tidak akan terbaik bagi makmum melakukan ikut imam atau mufaraqah? Perbuatan terbaik bagi makmum adalah jangan tambah rakaat tadi. Dia duduk, jangan tambah. Imam tersilap, biar dia tersilap. Dia sebut subhanallah, dia tak dengar, biar. Kemudian kita ada dua pilihan, sama ada mufaraqah ataupun nak tunggu je imam. Okey, kita boleh mufaraqah. Sebab bagi kita tak boleh tambah rakaat. Kalau kita tambah rakaat, solat kita pula batal. Okay. Kalau kita tambah rakaat, solat kita batal. Sebab kita tahu itu adalah rakaat kelima, dia tambah satu rakaat. Bila kita tambah rakaat, hukumnya batal solat. Bahkan berdosa tambah rakaat. Sebagaimana berdosa mengurangkan rakaat. Ya, jadi masalah tu kena faham. Kalau tambah, batal. Habis nak buat apa mufaraqah? Maka sebagai ulama kata kita mufaraqah. Kita selesaikan solat sendiri. Supaya kita tak sama mufaraqah. Kita duduk je sampai imam tu dah naik rakaat kelima. Sebab bagi dia sangka rakaat keempat. Jadi dia tak terbatal solatnya. Sebab dia tersilap, dia sahu, dia lalai. Maka dia pun selesaikan solat. Dan kalau dia bagi salam, kita pun bagi salam. Wallahu a'lam. Sebagian pula kata kita mufaraqah, dah kita pisahkan sebab dia dah melakukan kesalahan. Jadi ala kulli hal tak boleh ikut. Yang penting sekali ialah jangan ikut. Sama ada kamu nak mufaraqah ke pisah, atau kamu nak duduk dan setia, dan bila imam bagi salam kamu salam sekali dengan imam. Tapi apa pun jangan tambah satu rakaat dari keadaan kamu sedar yang kamu dah tambah rakaat. Dan dalam mazhab Syafi'i dan juga lain-lain, iaitu kalau kita tersilap, kita boleh patah balik selagi mana kita belum sampai ke satu rukun yang selepasnya lah. Ini teruskan je. Teruskan sahaja. Kalau terlepas, kalau sampai rukun yang sama, maka kita boleh, kalau belum sampai rukun yang sama, kita boleh patah balik. Contoh tadi kan, dia dah rakaat keempat, kemudian dia dah bangun, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah. Boleh duduk, boleh tak? Boleh. Boleh patah balik. Okay. Selagi mana tak sampai pada rukun yang sama. Kalau rukun yang sama, dia selesaikan solat dan dia sujud sahwi. Dan dia sujud sahwi. Soalan lain? Jika tak ada, cukup sekadar itu saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.